Hai, Assalamualaikum semua murid-murid. Okey, hari ni cikgu akan sambung pembelajaran lepas. Okey, sebelum cikgu sambung, cikgu nak kita sama-sama imbas kembali apa yang telah awak semua pelajari pada minggu lepas. Okey. So, yang pertama, awak telah belajar tentang apakah itu reka bentuk mekatronik. Okey, gabungan antara mekanikal dan juga elektronik. Betul? Okey. Dan yang kedua, awak juga telah belajar bagaimana reka bentuk mekatronik ini digunakan dalam industri. Okey, contoh-contoh teknologi yang telah menggunakan sistem mekatronik ini. Okey. Yang ketiga adalah tentang revolusi industri. Okey, revolusi industri 4.0 di mana perbezaan antara revolusi kini dan juga revolusi yang sebelum ini. Alright? Okey, baiklah murid-murid. Jadi hari ini apa yang awak akan belajar adalah awak akan tahu apakah elemen-elemen mekatronik yang ada dan akan diperjelaskan setiap elemen tersebut, iaitu elemen mekanikal, elektrik, elektronik dan juga kawalan dan pengatur caraan. So, yang pertama adalah sistem elektrik. Okay, sistem elektrik adalah sistem yang menggunakan arus elektrik lah. Okay, sama ada arus terus ataupun arus ulang-alik. Kebiasaannya untuk arus terus kita gunakan peralatan-peralatan yang ada di rumah lah. Okay, peralatan yang biasanya menggunakan satu arus sahaja. Okay, kalau untuk arus ulang-alik kebiasaannya kita akan gunakan arus seperti di kilang-kilang. Okay. Membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Okay, jadi untuk mekatronik ini of course mesti kena ada sumbernya. Barulah barulah peranti tersebut boleh bergerak. Okay, menekankan keselamatan kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Slide yang seterusnya adalah tentang contoh-contoh peralatan yang menggunakan sistem elektrik. Okay, seperti yang awak boleh tengok, itu adalah panel solar, pengawal pengecas solar, bateri, kipas siling automatik. Okay, semuanya menggunakan arus elektrik. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya adalah sistem yang kedua, iaitu sistem mekanikal. Okay, elemen yang kedua iaitu sistem mekanikal di mana beberapa komponen mekanikal berfungsi sebagai pengantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan motor kepada bentuk yang lain. Okay, jadi sistem mekanikal ini adalah sesuatu yang memerlukan pergerakan lah, okay? Yang memerlukan pergerakan, yang berputar, okay? Kita panggil sistem mekanikal, okay? Membolehkan produk untuk berfungsi sama ada bergerak atau berputar, okay? Bila kita dah ada arus elektrik, okay, produk tu mesti bergerak lah, okay? Mesti ada movement kat situ, okay? So kita panggilkan dia sebagai sistem mekanikal. Seperti di lampiran slide, okay, gambar tersebut menunjukkan sistem mekanikal yang digunakan, iaitu tali sawat, takar, giarak dan pinan. Okay, itu semua adalah contoh-contoh sistem mekanikal yang digunakan dalam suatu peranti. Elemen yang ketiga adalah sistem elektronik. Okay, apakah sistem elektronik? Ia adalah susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Okay, contoh komponen elektronik ialah perintang, diod, papan litar, suis, penderia, transistor, kapasitor, litar bersepadu dan lain-lain. Okay, sistem elektronik ini adalah komponen yang kecil, okay, di mana kita menggunakan untuk mewujudkan sesuatu sistem. Okay, seperti yang telah cikgu tunjukkan sewaktu awak tingkatan 2 hari tu, okay, yang mana kelas dengan cikgu 2 Firdaus, cikgu ada tunjuk satu chip, okay, yang kita panggil dia sebagai magnet code. Okay, kat situ memang ada banyak sistem elektronik di mana contoh seperti kapasitor, lampu LED, okay, dia dah sambung dekat dalam satu chip yang macam board tu. Okay, kalau awak tengok dekat situ, lampu LED, okay, dia mempunyai dua kaki, iaitu anode dan kathode, kapasitor, okay, dan juga perintang. Okay, perintang tu dia warna-warna yang terdapat di perintang tu adalah warna yang menunjukkan nilai perintang tersebut. Okay.
Okey, seterusnya, elemen yang keempat iaitu sistem kawalan dan pengatur syara'an. Okey, kita pergi tengok dulu sistem kawalan. Okey, maksudnya adalah kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah, mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Okey, maksudnya sesuatu sistem itu mestilah boleh dikawal. Okey, kita nak gunakan contohnya arus elektrik tadi nak melalui komponen-komponen elektronik itu mestilah ada kawalannya. Okey. Alright. Seperti yang awak boleh tengok, itu adalah sistem kawalan yang ada. Contoh-contoh seperti papan Arduino, magnet code dan juga microbit. Untuk di sekolah kita hanya ada dua sahaja sistem kawalan iaitu papan Arduino dan juga magnet code. Magnet code ni lah yang cikgu dah pernah tunjuk dekat kelas tingkatan 2 tahun lepas. Satu chip magnet code ni dia ada pelbagai sistem elektronik kat situ. Ada perintang, ada lampu LED. Lampu LED tu awak kena sambungkan dulu. Tadi cikgu dah bagi tahu tentang sistem kawalan. Ni sistem pengatur caraan pula. Sistem pengatur caraan adalah sistem yang menggunakan bahasa pengatur caraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Ini biasanya kita gunakan biasanya kita ada software dia sendirilah untuk baca pengatur caraan tersebut. Bahasa-bahasa pengatur caraan ini menggunakan kod berbentuk teks. Terdapat juga bahasa pengatur caraan yang tidak memerlukan penulisan kod berbentuk teks tetapi menggunakan blok arahan yang sedia ada. Cikgu juga pernah minta pelajar tingkatan 2 tahun lepas untuk bina satu sistem kawalan penderia dekat dalam satu apps ni namanya M9, tak silap cikgu. So dalam M9 ni juga ada pengatur caraannya. Kalau awak boleh boleh ingat dia punya teks tu, itu adalah pengatur caraan yang akan digunakan untuk menghasilkan satu sistem. Tadi cikgu dah jelaskan tentang sistem kawalan. So seterusnya adalah sistem pengatur caraan. Sistem pengatur caraan ni dia menggunakan bahasa pengatur caraan. Biasanya dia ada software dia lah. Seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Dia akan menggunakan kod berbentuk teks. Dia ada arahannya. Alright. Contoh kalau macam awak tengok buku teks tingkatan 2 tahun lepas dia ada tunjukkan satu skrip. Skrip pengatur caraan di mana apa yang awak kena masukkan dulu. So itu adalah pengatur caraan. Right. Seperti di lampiran slide, awak boleh tengok itu adalah pengatur caraan C++. Dia berbentuk teks tetapi dia adalah atur cara yang dia gunakan. Yang kedua, gambar kedua adalah JavaScript block, di mana dia menggunakan kotak, dan juga teks. So cikgu rasa itu sahaja untuk kelas hari ini. Jadi baiklah murid-murid, seperti yang awak boleh tengok, cikgu ada sediakan latihan untuk awak jawab. Cikgu minta untuk awak jawab latihan ini di dalam buku latihan masing-masing. Salin soalan dan juga jawapan, gambar tak perlu lukis. Selepas awak siap, sila snapkan dan hantar pada link yang cikgu bagi. Tak perlu send PM pada cikgu, send gambar yang awak dah buat tu. Nanti cikgu akan sertakan link, awak masukkan je dekat link tersebut. Jawapan masing-masing. Cikgu akan check dekat situ. So itu sahaja pembelajaran hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada pelajar yang sentiasa bersemangat dan rajin untuk menjalankan PDPR. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, Assalamualaikum.